Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada murid kelas 4 An-Nasa'i. Okey, hari ni kita akan belajar ni bab satu yang terakhir lah. Subtopik yang terakhir iaitu ataupun subtajuk iaitu selesaikan masalah melibatkan darab dan bahagi. Sebelum ni kita dah belajar tambah dengan tolak. Kalau kamu ingat lagi ketika ustaz ajar tambah dan tolak, contoh soalan. Ali pergi ke sekolah membawa 10 guli. Kemudian beliau memberikan 3 guli kepada rakannya. Kira guli yang tinggal. Maksudnya itulah kita panggil soalan selesaikan masalah ataupun kita boleh panggil sebagai penyelesaian masalah. Boleh faham Itu kita panggil soalan selesaikan masalah ataupun karangan pendek. Kalau kamu tengok dia pendek karangan, kita kena selesaikan ayat tu bertukar menjadi bentuk lazim dan nombor. Okey, faham Okay, seterusnya, ni adalah doa belajar. Kamu pause dulu video ni, kemudian kamu baca doa dahulu supaya mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, seterusnya, hari ni kita akan belajar 3 soalan. Yang pertama, yang inilah. Buka buku teks. Muka surat 53. Buka dulu. Surat 53 buku teks Okey. Soalan muka surat 53 ni ustaz ambil iaitu soalan yang pertama dia soalan nombor 6 teruslah. Sebab kita terus lompat ke 6 sebab hari ni soalan darab dengan bahagian. Okey. Kita baca dulu soalan. Bersempena dengan Tamasya Sukan Peringkat Daerah, ni sukan lah ni, kalau kamu tengok ada orang berlarian. 13 buah sekolah. Faham kan? 13 buah sekolah. Maksudnya ada 13 sekolah. Kita sekolah yang pertama. Lepas tu ada sekolah lain lagi. Sampai 13 buah sekolah. Masing-masing menghantar 24 orang. Maksudnya 24 orang peserta. Satu sekolah dia hantar berapa orang? 24 orang. Contoh sekolah taklim hantar 24 orang. Sekolah Seriti pun hantar 24 orang. Sekolah menengah, sekolah rendah Seri Manju pun hantar 24 orang. Sebanyak 13 buah sekolah untuk menyertai beberapa acara sukan. Pergi sukan lah. Contoh pergi kat stadium kan. Kira jumlah. Tak semestinya kira jumlah ni kamu ingat tambah je. Tengok soalan atas dulu. Peserta yang terlibat. Maksudnya dia kira semua murid. Semua murid daripada 13. Takkan kita nak tambah sebanyak 13 kali? 13 kali kita nak tambah. Larat ke? Tak larat. Jadi cara cepat adalah dengan cara operasi darab. Macam mana nak darab? Ambil 24 orang peserta. 24 darab dengan 13. Ini cara cepat. Darab 13. Kita buat bentuk lazim lah. Sekejap terlampau besar. 24 darab 13. CV1 takkan tak reti kan. CV3 je kalau kamu tak hafal pun. Tapi takkan tak hafal. Ustaz tulis CV3 sini CV3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Tak payah banyak-banyak. Okey. 4 darab 3 berapa? Tak tahulah ustaz. Tengok sini. 1, 2, 3, 4. 4 darab 3 berapa? 12. Macam mana nak tulis 12? Adakah perlu tulis macam 1 kat sini? Salah. 1 kena bawa naik atas. Ingat ustaz ajar sebelum ni. Bawa naik atas. Kemudian 2 darab 3 berapa? 1, 2. Okey, 6. 2 darab 3, 6. Jangan tulis 6. Kena tambah pula dengan 1. Okey, faham Okey, settle dah CV3. Maksudnya CV3 dah settle lah. CV3 sudah settle. Kemudian, jangan ingat dah siap. CV1 pula. 4 darab 1. Sebelum kita nak buat darab, buat anak panah dulu kat sini.
Atau buat sifar boleh. Dan operasi tambah. 4 darab 1, 4. Sebab apa Ustaz suruh buat anak panah? Takut ada murid yang buat 4 darab 1, dia tulis 4 kat sini. Habis salah. Tak boleh. Dia kena sebaris 1 bukan sebaris 4. Jadi cara selamat adalah buat anak panah siap-siap kat sini. Baru kita buat 4 darab 1, 4. Sifar 1 kan. 2 darab 1, 2. Jadi baru kita tambah. 2. 6 tambah 4, 10. Bawa atas sini ya. Jangan bawa sampai ni atas pula. Sini je, sebelah dia je. 1 tambah 2, 3. Jadi jumlah peserta semua adalah berapa orang? 302 orang. Murid daripada 13 sekolah. Boleh faham Jika tidak faham, patah balik video ni dan tengok semula Okey, soalan yang kedua, muka surat 54. Muka surat 54. Buku teks juga. Muka surat 54. Buka muka surat 54. Okey, jadual menunjukkan bilangan kasut songket. Ini kasut songket lah. Dua-dua ni kasut songket lah. Dan kasut kanvas batik. Ini kanvas. Ni kasut songket lah. Yang dijual bersempena dengan Pesta Batik Malaysia. Okey, ni isi penting. Tak ada penting sangat lah biasanya. Yang penting jadual ni. Jenis kasut, dia ada songket, ada kanvas batik. Okey, bilangan pasang, kalau songket 1060, tak ada masalah lah. Tetapi kalau kamu tengok kat kanvas batik, dia ada tulis 15 kali. Apa maksud kali? Kali adalah operasi darab. Kan kita selalu cakap 2 kali 2 apa? 4. Kali tu maksudnya darab. 15 kali atau 15 kali ganda bilangan berbanding dengan kasut songket. Maksudnya 15 ni kena darab dengan 1060. Berapakah bilangan kasut kanvas batik? Dia tanya kanvas batik, maksudnya kena kira lah untuk yang ini. Untuk yang ini. Kan? Cara kira 15 kali bilangan kasut, maksudnya kena 15 darab. Dengan siapa? Dengan songket. Songket berapa? 1060. Maksudnya kena darab 1060. Maksudnya kena darab 1060. 1060 darab dengan 15. Okey. Kira lah. Kan? Macam mana buat? Tulislah nombor 1060 darab 15. Letak di hujung sekali. Mula macam ni. 5, 1. Tu cara selamat. Tulis. Takkan berlaku kesalahan. Okey, sifir 5 kita tulis sifir 5 dulu. Sifir 5. 5. Jika nak tahu sifir 5 ni ada dekat jam dinding kamu. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Betul? Okey. Kemudian, macam mana nak buat? Kita selesaikan sifir apa? 5 dulu ke 1 dulu? Yes, 5 dulu. Sifar darab 5 sifar. Semua sifir bila darab dengan sifar, semua jadi sifar. Faham Boleh Okey, sifar darab 5 sifar. Kemudian 6 darab 5. Ustaz tak hafal, kiralah 1 2 3 4 5 6. Okey, 6. 6 darab 5 30. Jadi tulislah 30. Jangan tulis 3 di sebelah, bawa naik atas. Ustaz dah pesan banyak kali dah ni. Okey, kemudian sifar bukan darab 1 ya, darab 5. Selagi tak habis nombor atas ni, darab dengan 5, selagi itu kamu kena settlekan dahulu. Kena selesaikan dahulu. Sifar darab 5, sifar baru tambah 3, 3. Jangan tambah dulu. 3 tambah sifar, lepas tu darab 5 tak boleh. Sifar darab 5, baru tambah dengan 3. Dapat 3. Ustaz potong. Kenapa Ustaz potong 3? Sebab menandakan kita dah tambah. Kita dah guna. Kemudian 1 darab 5, takkan tak tahu 5 lah. Dah siap ke? Belum. Buat anak panah dulu. Garis. Operasi tambah. Sifar. Okey, kita dah settle sini. Ustaz padam supaya kamu tak keliru. Okey. Sifar 1 pula. Ya. Sifar darab 1, sifar. Bila kita buat anak panah, kita tak akan letak dekat sini. Sebab apa? Untuk darab 1, kena sebaris dengan 1. Itu sebab tulis sini. Tak boleh tulis dekat bukan baris sifar ya. Kemudian 6 darab 1, 6.
Sifar darab 1, sifar. 1 darab 1, 1. Jangan kamu guna yang tambah ni. Tambah ni dah tak guna dah. Kita dah guna tadi. Baru kita tambah. Sifar, sifar. 3 tambah 6, 9. 5 tambah sifar, 5, 1. Jadi jawapan dia berapa? 15,900. Boleh faham Jawapan dia 15,900. Tengok buku teks sama dengan jawapan Ustaz buat. Jika tidak faham, patah balik video ni dan tengok semula. Tengok 2-3 kali pun tak apa untuk kelas kamu. Untuk bagi faham. Kamu kena belajar tau. Kamu jangan ingat ambil belajar yang senang je. Sekarang kita dah kena masuk yang susah sikit. Sebab lepas ni senang. Kamu akan faham. Okey. Soalan yang terakhir. Yang ni tak ada dalam buku teks. Ustaz ambil dekat tempat lain. Tak ada kat buku teks. Ustaz ambil kat tempat lain. Sebab soalan ni selalu keluar. Soalan dia, kita baca sama-sama. Adiana telah mengumpul 849 stem. Maksudnya 849 stem. Stem tahu stem kan? Stem tu yang tampal dekat surat tu. Kan ada surat. Tulis nama, stem kat ujung ni. 50 sen ada, RM1 ada. Faham? Orang kumpul. Sebab apa? Dia berharga. Bila lama-lama nanti. Kemudian dia membahagikan. Perkataan bahagi pun kita dah tahu operasi apa kalau bahagi. Bahagilah. Betul? Sama rata. Contoh kamu ada 15 guli. Kamu nak bagi ke dekat kawan kamu. Kamu ada kawan nama Ali. Nama A lah. A, B dan C. Sekarang Ustaz nak tanya kamu. Seorang dapat berapa daripada 15 guli ni? Kamu bagi sama rata dekat semua kawan kamu. Dia mesti dapat 5, 5, 5. Jadi macam mana dia tahu 5? 15 bahagi dengan berapa bilangan murid, bilangan kawan kamu. Kalau 3 orang, bahagi 3. Kalau ada D pula, ada tiba-tiba ada kawan D pula, bahagi 4. Faham? Ini adalah teknik dia. Boleh Okey. Kemudian, sama rata stem-stem itu kepada siapa? Dia ada tulis. Sama rata stem itu di antara dia. Dia ni jangan tinggal. Dia tu ada anak lah. Dia pun dan 2 orang adik-beradiknya. Maksud 2 orang. Sekarang ni Ustaz nak tanya. Berapa orang yang perlu dibahagi? 2 ke 3? Kena bahagi dengan 3. Sebab ada dia dan 2 orang. Maksud dia ni 1 lah. Dia tu 1 lah. Adik anak 1 tambah 2. Bersamaan dengan 3. 3 orang. Faham Berapa banyak stem yang diperoleh oleh setiap? Perkataan setiap maksudnya 1 orang. Ataupun ni maksudnya 1 orang. Seorang dapat apa? Macam tadi yang kita tengok contoh tadi kan. A dapat apa? Seorang lah tu. Betul. Okey, jadi macam mana nak buat? 849 bahagi dengan 2 ke 3? 3. Sebab ada dia iaitu Adiana dan 2 orang. Dia adik. Adiana pun nak juga stem. Takkan bagi dekat 2 adik dia je. Kan? Okey. Jadi kita buat operasi bahagi. Sifir 3. Ustaz tulis sifir 3 dulu 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Okey, stop. Tak cukup kan? Kita sambung balik. Kemudian kita buatlah bentuk lazim. Sebelum ni Ustaz dah ajar ingat kan? 849 bahagi. Bentuk ni 3. Mula-mula kita tengok nombor 8 dulu. Ada tak yang paling hampir? Tengoklah. Dekat sifir. 3 jauh sangat. 6, 9 tak boleh pula nak tolak. Dia paling hampir sama yang boleh ditolak. Kalau 9 tak boleh. Mana boleh? 9, kita tak boleh 8 tolak 9. Jadi kita ambil yang atas 9 tu. Iaitu nombor 6. Tulis 6 kat sini. Sebelum tolak, tengok dulu. Dia sifir yang keberapa? Kira. Ni sifir yang 1. Ni sifir yang kedua. Maksudnya tulis atas 8. Sifir yang kedua. 8 tolak 6, 2. Baru bawa turut 4. Faham? Bawa turut 4 pula. Sekarang dia dah bertukar menjadi nombor 24. Yang mana paling hampir atau sama ada ke? Ada. Ustaz dah jumpa dah. Ini 24. Sifir yang keberapa? Kira. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. Sifir yang ke lah 8. Tulis 8. Baru letak nombor 24 dan tolak. Nak tulis sifar boleh. Nak tulis sifar boleh. Tulis sifar boleh. Tulis sifar. Tak ada masalah. Nak titik pun boleh. Dan bawa turun 9. Ada tak nombor 9? Yang paling hampir atau yang sama? Ada 9 terus. Sifir yang ke berapa tu? Sifir yang ke... Tengoklah. Sifir yang ke 3. Tulislah 3. Dan tolak. Tiada baki. Sebab dia bagi sama rata kan. Jadi jawapan dia 283. Inilah soalan dia. Maksudnya, soalan karangan pendek. Ni soalan karangan pendek ni yang kamu kena faham dan fahami. Kalau tak kamu kena minat jawab. Boleh itu saja. Untuk ni soalan hari ni. Lepas ni tak faham, ulang balik, tengok balik, ulang balik. Kalau kamu tak nak tengok, kamu tak rajin nak tengok balik, kamu susahlah lepas ni. Kena dapat betul-betul, kena faham betul-betul soalan-soalan macam ni dulu. Itu saja. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.